Anda mesti tonton video ini sampai habis. Apa yang dikatakan bekas pemimpin warisan benar-benar boleh menggegar politik Sabah dan Malaysia secara keseluruhannya. Sebelum itu, jom kita fahami kisah sebenar di sebalik kenyataan kontroversi ini. Disclaimer, berita ini asalnya ditulis oleh FMT Reporters di Free Malaysia Today. Artikel berbahasa Inggeris diterbitkan hari ini 14 Ogos 2025 dengan tajuk Warisan No Longer Local Party, says ex-leader. Warisan bukan lagi parti tempatan, kata bekas pemimpin warisan. Nur Azlinah Arif berkata, Syafiee Apdal bercita-cita menjadi Perdana Menteri apabila melebarkan sayap warisan ke Semenanjung secara rasmi pada 2021. Warisan melebarkan sayap ke Semenanjung pada 17 Disember 2021. Kota Kinabalu, Warisan tidak lagi boleh mendakwa ia parti tempatan Sabah susulan tindakannya melebarkan sayap ke Semenanjung Malaysia hampir 4 tahun lalu, kata bekas pemimpinnya Nur Azlinah Arif. Nur Azlinah Arif, bekas ketua wanita warisan berkata, langkah itu yang disifatkan strategi mengangkat Presiden Syafiee Apdal sebagai Perdana Menteri. Adun Kunak itu mendakwa cita-cita itu dibuat sedangkan ada kelemahan pada pengurusan pentadbiran Sabah ketika Syafiee menjadi Ketua Menteri dari Mei 2018 hingga September 2020. Sabah belum dapat urus, ada hati pula mahu pergi Semenanjung. Cita-citanya jauh lebih besar daripada setakat di Sabah sahaja, katanya dalam temu bual FMT. Setahun selepas kalah PRN Sabah, Warisan melebarkan sayap ke Semenanjung secara rasmi pada 17 Disember 2021 dengan Syafiee berjanji menjadi Perdana Menteri untuk semua jika menang PRU15. Ahli Parlimen sempurna itu dipetik berkata, sudah tiba masa melakukan perubahan dalam landscape politik negara dengan menumpukan kesepaduan semua kaum. Parti itu bertanding 6 kerusi pada PRN Johor yang berlangsung Mac 2022 manakala mempertaruhkan 24 calon parlimen dan 16 DUN di negeri lain di Semenanjung pada PRU15. Namun, semuanya tewas termasuk bekas Menteri Pengangkutan Ong Tee Kiat yang juga mantan Presiden MCA di Pandan. Warisan turut mencatatkan prestasi merosot di Sabah pada pilihan raya berlangsung November 2022 itu apabila hanya dapat mempertahankan 3 kerusi parlimen berbanding 8 dimenangi 5 tahun sebelumnya. Timbalan Presiden Daryl Leiking kalah di Penampang manakala Ketua Penerangan Aziz Zaman gagal bertahan sepanggar. Muhammad Mohammad, bekas ahli Majlis Tertinggi Warisan, Muhammad Mohammad pula mendakwa perluasan sayap ke Semenanjung kurang disenangi segelintir pemimpin parti. Beliau memberi contoh bekas naib Presiden Peter Anthony yang bertindak keluar beberapa hari selepas pelancaran bahagian parti itu ke Malaysia Barat. Dahulu, Warisan melaung-laungkannya sebagai parti tempatan dan lebih memperjuangkan rakyat. Tetapi kini, Warisan tidak lagi. Jadi, kedepannya saya berpandangan mereka tidak akan mendominasi politik Sabah, kata Adun Banggi yang keluar Warisan pada 6 Februari 2023. Dengan ini, beberapa persoalan panas mula timbul. Adakah pengembangan Warisan ke Semenanjung sebenarnya satu langkah strategik demi membentuk politik nasional atau sebenarnya satu tindakan terburu-buru yang mengabaikan akar perjuangan parti di Sabah? Adakah cita-cita menjadi Perdana Menteri untuk semua lebih mirip ambisi peribadi Presiden daripada aspirasi kolektif rakyat Sabah? Kenapa prestasi Warisan merosot tajam dalam PRU15 dan PRN Johor selepas pembesaran itu? Adakah pengkhususan terhadap isu tempatan Sabah tergadai demi mendapatkan perhatian di Semenanjung?
Benarkah sesetengah pemimpin warisan terpaksa keluar selepas pengumuman pembukaan cawangan Semenanjung, seolah-olah adanya perpecahan ideal antara perjuangan tempatan dan nasional? Tambahan pula, langkah segelintir pemimpin warisan menyertai gagasan selepas itu menimbulkan persoalan. Adakah mereka merasa warisan kini hilang identiti Sabahnya dan gagasan dilihat lebih menepati nilai tempatan? Apa pula reaksi pengundi Sabah sendiri? Adakah mereka menyokong usaha warisan beralih ke nasional atau mereka melihatnya sebagai pengkhianatan kepada minat dan pembangunan khusus Sabah? Dan sekiranya pemimpin warisan bercita-cita tinggi, apakah rakyat berhak mempertikai aspirasi tersebut jika pembangunan lokal diabaikan? Semua ini menjurus kepada satu persoalan besar. Apakah nilai sebenar sebuah parti politik? Adakah kesetiaan terhadap asal-usul atau ambisi mendaki ke pentas nasional? Siapakah yang sebenarnya lebih bertanggungjawab? Rakyat, pemimpin, atau parti dalam mempertahankan integriti perjuangan politik? Letakkan komen di bawah. Apakah pendapat anda? Adakah warisan kini kehilangan jiwa Sabah atau sekadar perluasan yang terpaksa? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis politik mendalam datang daripada negeri kita, Sabah. Sekian, kita jumpa lagi.